Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan sahabat-sahabat semua dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran tersebut. Kali ini kita akan membaca surah iaitu ayat yang ke 121 dan 122. Kita masih dalam juzuk 1. Dan kita membaca surah yang kedua, surah Al-Baqarah, iaitu selepas Al-Fatihah. Kemudian kita berada dalam siri yang ke-67. Maknanya kita ada 10 siri, lebih kurang 10 siri lagi untuk kita habiskan juzuk pertama. Jadi dengan itu jangan lupa mereka yang baru view terus subscribe supaya dapat meneruskan pelajaran bagi siri-siri yang akan datang. Dan kemudian yang telah subscribe tolong share dengan kawan-kawan yang lain, ajak mereka bersama-sama belajar dengan kita melalui online, iaitu melalui YouTube. Kemudian kita berharap saya yang mengajar, sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar, yang memberi sokongan kepada saya untuk mengajar, terus mengajar. Dan kemudian kita mengajak orang lain belajar. Mudah-mudahan Allah mencucur rahmahnya kepada kita dan mencurahkan keberkatan kepada kita, serta memberikan kita kebijaksanaan untuk pandai belajar, iaitu untuk kita boleh membaca Al-Quran dengan tertil, iaitu dengan baik. InsyaAllah. Kita mulakan pembelajaran kita. Baik, ayat yang ke-121, perhatikan, tumpukan perhatian kepada papan putih ini, iaitu bermula dengan kalimah Allazina. Baik, ingat lagi, apabila sesuatu kalimah ataupun sesuatu ayat bermula dengan alif lam, kita menggunakan iaitu alif lam ta'arif, iaitu kita mesti mula dengan alif lam ini baca dengan baris atas. Jadi bacanya hamzah wasal itu kita baca dengan baris atas al bunyinya. Baris atas bunyi a, tetapi dia idgham samsi dengan huruf lam, maka kita baca al. Iaitu kemudian suku kata lam la, Allah, baik, Allah, kemudian zal, suku katanya bunyi zi bertemu dengan ya sana baca dengan dua harakah mad asli, kemudian suku kata nun bunyi na. Jadi macam mana bunyi kalimah pertama? Allazina, allazina. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya atainahum, atainahumu. Yang pertama kita jumpa hamzah, iaitu suku katanya bunyi a, tetapi dia bertemu dengan alif. Oleh kerana dia mendahului huruf alif, hamzah mendahului huruf alif, dia dibaca dengan dua harakah dengan hukum mad badal. Bukan mad asli, mad badal. Keadaannya istimewa itu sebelum alif itu, sebelum huruf mad itu dia hamzah. Baik. Selalu kan hamzah menumpang di atas alif ataupun di bawah alif dia menumpang. Hamzah. Kemudian kita jumpa huruf ta, suku kata ta bunyinya ta, tetapi dia digabungkan dengan huruf ya yang mati. Ya ini apabila sebelumnya baris di atas, dia akan bertindak sebagai huruf lin. Jadi bunyinya tai, tai, lembut bunyinya a, tai, kemudian nun, suku kata nun bunyinya na, tapi dia ada bertemu dengan alif, baca dengan dua harakah. Ataina, tai itu satu. Humu, suku kata ha bunyinya hu, mim pun bunyi mu, tetapi dia bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita baca dia dengan izzah kamari bunyinya mul. Jadi bunyinya, kalimah kedua ni bunyinya macam mana? Atainahumul. Dan baru kita kaf, suku kata kaf bunyinya ki, dia bawah, baris bawah. Kemudian suku kata ta bunyinya ta, tetapi ada alif di sana. Jadi kita panjang dua harakah. Kemudian suku kata ba bunyinya ba, kita ba. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, iaitu kalimah yatlunahu. Baik.
Suku kata ya bunyinya ya, tetapi dia digabungkan dengan ta yang mati. Yat. Oleh kerana huruf ta itu huruf hamas, bunyilah angin dia. Yat. Kemudian suku kata lam bunyinya lu. Kemudian lu itu bertemu dengan waw, maka kita baca dengan mat asli. Sebab huruf waw jadi huruf mat sebelumnya baris depan. Jadi yat lu. Kemudian suku kata nun bunyinya na, dan suku kata ha bunyinya hu, tetapi hukum mengendaki dia dibaca dengan dua harakah dengan hukum mat silah qasirah, sebab sebelum ha mahfuzah itu baris di atas nun itu, dan ha juga baris di atas, bukan pasal baris di atas, berbaris. Itu sebelum dan sesudahnya berbaris, maka kita tambah huruf waw kecil di sini menunjukkan kita kena baca dia dengan hukum mat silah qasirah dua harakah. Jadi bunyinya yatlunahu. Kemudian kalimah haqqa. Ha, suku kata ini ha, hamas, berangin bunyinya. Ha, kemudian dia ditasydidkan dengan huruf qaf, bunyinya haqqa. Haqqa, bunyi qaqalah bila sebab qaf ini huruf qaqalah. Tetapi oleh kerana qaf ini hidup semula di baris atas, suku katanya bunyi qa, jadi bunyinya hilanglah qaqalah itu, bunyinya haqqa. Haqqa. Kemudian kita jumpa kalimah tilawatihi. Baik. Suku kata ta, ti bunyinya. Suku kata lam bunyinya la. Tetapi dia bertemu dengan alif di sini. Nampak? Jadi baca dengan mat asli. Tila. 1, 2. Kemudian suku kata waw bunyinya wa. Waw bunyinya wa. Ta bunyinya ti. Ha bunyinya hi. Baik. Perhatikan selepas ha ada huruf ya. Dan ada tanda gelombang. Dia adalah hukum mat silah juga, tetapi dia mat silah tawilah. Sebab apa dipanggil tawilah? Sebab dia berjumpa dengan huruf hamzah. Jadi huruf ya adalah huruf mat. Bertemu dengan hamzah, apa jadi? Dia akan jadi panjang bacaannya. Tapi bukan hukum mat jaiz. Ini hukumnya mat silah tawilah. Jadi kita baca tilawatihi ulaika. Baik. Kalimah berikutnya hamzah, suku kata hamzah bunyinya u. Kemudian waw di sini ada tanda bulat membujur ke kanan, ke kanan membujur tu, maknanya dia tidak dibaca, dia ada pada tulisan. Jadi u itu satu harakah saja. Kemudian lam di sana suku katanya bunyi la, tapi dia bertemu dengan alif di sini. Kemudian selepas alif ada huruf hamzah. Itu sebab kita sentiasa memerhati apakah huruf selepas huruf yang kita nak baca itu. Seperti ini, iaitu huruf mat bertemu dengan hamzah, maka kita kena baca dengan mat wajib muttasil, iaitu 4 atau 5 harakah. Ulaika. Baik. Suku kata hamzah bunyi i, suku kata kaf bunyinya ka dengan hamas. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya yu'minuna. Baik. Ya, suku katanya bunyi yu sebab ada depan. Kemudian digabungkan dengan hamzah yang mati. Jadi bunyinya yu, daripada mulut, moncong mulut itu pergi kepada bawah halkum, iaitu pangkal halkum. Yu. Kemudian mi, suku kata mim bunyinya mi, suku kata nun bunyinya nu, bertemu dengan waw baca dengan mat asli minu, suku kata nun bunyinya na. Jadi bunyinya yu'minuna, nu yang panjang, iaitu 2 harakah aja, bukan panjang sangat pun. Kemudian kita jumpa qaf lam ya sini, iaitu bihi. Baik. Saya tunjuk di sana, saya tulis di atas sana mat silah qasirah, iaitu dalam braket kalau wasal. Hukum itu kita gunakan. Kalau tidak, kita wakaf dekat sini, kita matikan saja huruf yang terakhir, iaitu huruf ha mahfuz hasan bunyinya bih. Bih, daripada bibir pergi kepada pangkal halkum, jauh perginya. Baik, kita bunyikan baca satu-satu sampai ke sini. Sampai bih. Kemudian baru kita baca sambung lain. Baik, kita wakaf dekat sini. Saya tunjuk arrow panah sini. Okey, lepas tu kan kita habis sana. Baik, kita
mula baca daripada satu-satu suku kata. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Itu cara membacanya. Iaitu mengikut suku kata. Baik, kita baca sama-sama daripada Al-Lazi. Kalau tak boleh, kita boleh berhenti mana-mana. Tengok saya berhenti di mana nanti. Tapi cuba, sebab dia satu baris sikit aja lebih, kita boleh cuba tahan nafas kita sampai selesai. Baik, saya pun akan cuba. Sebenarnya mengajar dengan belajar ni, dia nafas kita pun tak panjang. Sebenarnya. Baik, kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas panjang-panjang. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Saya berhenti dekat kitab. Boleh? Okey. Kemudian kita sambung pembelajaran kita, iaitu kalimah yang berikutnya waman. Suku kata waw bunyinya wa. Suku kata mim bunyinya ma. Tetapi dia bertemu dengan nun yang sukun. Selepas nun sukun bertemu dengan ya. Kita kena baca dia dengan idgham ma'al gunnah. Ma'al ni dengan gunnah. Bukan bila. Kalau bila tanpa. Maknanya kita kena dengungkanlah. Makna idghamkan apa yang kita idgham mim tu kepada ya. Wa may yakfur. Wa may yakfur. Nampak? Kemudian perhatikan sini ya, bunyinya suku kata ya. Tetapi dia digabungkan dengan kaf yang mati. Yak. Yak. Sebab apa ada bunyi angin? Sebab dia hamas. Kaf itu hamas. Kemudian fa pun huruf hamas. Jadi bunyi fa itu suku katanya fu, tetapi dia digabungkan dengan ra. Baca ra dengan tebal bunyinya fur, yakfur. Wa may yakfur bihi. Ba, suku katanya bi, suku kata ha bunyinya hi, tetapi sebab sebelum ha tu ada baris, huruf berbaris, dan selepas ha juga ada huruf berbaris, maka kita tambah sana ya. Sebab baris bawah tambah ya. Kalau baris depan boleh tambah waw kecil. Jadi baca dengan mat apa hukumnya? Dengan mat silah kasirah 2 harakah. Bihi. Bihi. Ada beza Bi 1, hi 2. Kemudian kita jumpa kalimah faulaika. Sama juga dengan ulaika, tapi sini ada tambah fa je. Baik. Suku kata fa bunyinya fa. Suku kata hamzah bunyinya u. Dan waw ini hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Baca suku kata hamzah dengan 1 harakah. U, fa'u. Kemudian lam, suku kata lam bunyinya la. Tetapi dia bertemu dengan alif. Tetapi selepas alif ada huruf hamzah. Sama dengan sana. Jadi kita baca dia dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harakah. Macam mana bacanya? Kita bunyi kaf dulu. Kaf apa bunyinya? Ka. Ya? Jadi bunyinya faulaika. Kemudian baru kita pergi kepada kalimah berikutnya humu. Tetapi kalimah baik. Suku kata ha bunyinya hu, suku kata mim bunyinya mu, tetapi mu itu bertemu dengan alif lam kamariyah. Maka kita matikan dia dengan huruf lam. Iaitu bacakan dengan izhar. Izhar kamari namanya humul. Kemudian suku kata kha bunyinya kha. Suku kata sin bunyinya si, iaitu hamasan safir si. Kemudian suku kata ra bunyinya ru, tebal. Kemudian bertemu dengan waw di sana panjang, dah tentu panjang kerana macam mat asli, tetapi tidak oleh kerana selepas huruf mat waw itu ada huruf nun yang kita sukunkan. Kerana kita habiskan ayat yang ke-121 itu, jadi kita baca dengan mat aridli sukun 2 atau 4 atau 6 harakah. Bunyinya humul khasirun. Baik, kita baca satu-satu daripada waman di sini. Wamai. Wa may yakfur
bihi faulaika humul khasirun. Baik. Dapat suku kata, mengikut suku kata bacaannya. Baik, sekarang kita baca seperti biasa dengan lancar. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Kenapa bunyi kuat sangat kha ni? Sebab dia ada di hujung halqum. Kha. Kemudian kita sambung. Kita sambung yang berikutnya. Ya bani. Baik. Suku kata sini tak ada titik pula ya ni. nak baca apa ya? Tertinggal titik dia dua. Pasal dia mula. Okey. Ya. Baik. Suku kata ya bunyinya ya. Tapi dia bertemu dengan alif di sana. Baca dengan mad asli. Panjangnya 2 harakah. Ya. Kemudian suku kata ba. Bunyinya ba. Sebab dia di atas. Bunyinya sama dengan hurufnya. Ya. Ya ba. Kemudian nun bertemu dengan ya. Nun suku katanya ni. Temu dengan ya. Tapi selepas ya ada hamzah. Perhatikan hamzah ni. Maknanya kita kena baca dia dengan mad jaiz munfasil. Panjang. Ya bani. Dan kita berjumpa dengan nama kaum, iaitu kaum Israel. Baik. Nama kaum ya. Jadi kita bereja. Kita baca dia mengikut suku kata. Suku kata hamzah bunyinya i, tetapi dia digabungkan dengan sin yang mati. Huruf sin adalah huruf apa? Huruf hamas, kemudian dia safir. Jadi bunyinya saya saja kuatkan supaya dengar bunyi macam mana bunyi angin itu, angin dan juga bunyi safir. Berdesir tu, bunyi berdesir tu macam mana. Kemudian kita jumpa ra, suku katanya baris atas bunyi ra tebal baca ra, kemudian dia bertemu dengan alif di sana. Bertemu dengan alif, selepas alif itu ada pula hamzah, maka kita baca juga dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harakah. jadi daripada sini baik. Suku kata hamzah bunyinya i, tetapi dia bertemu dengan ya. Oleh kerana sebelum ya baris bawah, kita biasa akan membaca dia dengan mad asli berapa harakah? Iaitu 2 harakah. Saya pun tak tulis 2 harakah. Ingat 2 harakah. Okey. Kemudian suku kata lam bunyinya la, tetapi perhatikan dulu. Selepas lam, kita boleh bunyikan la. Tetapi apabila kita nak menyambung dengan kalimah berikutnya, kita perhatikan ada hamzah wasal di sini. Yang menghendaki kita menyambungkan lam ini kepada huruf zal. Jadi bunyinya laz. Iaitu sebab zal itu mati. Ilaz kuru. Baik. Suku kata kaf di sana bunyinya ku. Suku kata ra bunyinya ru juga, baca dengan tebal. Kemudian digabungkan dengan waw, iaitu huruf mad, maka kita baca dengan mad asli. Isra'ilazkuru. Kemudian kita bertemu dengan kalimah ni'matiyah. Nun suku katanya bunyi ni. Dia digabungkan dengan ain yang mati. Jadi bunyinya ni'. Ni' mesti pergi kepada mahraj. Dimatikan bunyi ni itu di mahraj ain, iaitu tengah halqum. Ni'. Kemudian suku kata mim bunyinya mah. Suku kata ta bunyinya ti. Ni'mati. Suku kata ya bunyinya ya, tetapi dia bertemu dengan alif lam samsiah, maka kita idghamkan ya ini dengan huruf lam di sana. Sebab huruf lam adalah huruf samsiah. Dia lain sikit dengan alif lam samsiah yang lain-lain. Sebab lam itu sendiri pun dia adalah huruf samsiah. Baik, kita baca dengan idgham samsi, bunyinya ni'matiyallah. Suku kata lam bunyi la, suku kata ta bunyi ti, tetapi dia bertemu dengan ya, dan selepas ya ada hamzah. Kita juga kena baca dengan mad jaiz sebab dia bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Jadi kita baca dengan panjang. Ti itu ni'matiyallati, panjangnya 4 atau 5 harakah. Kemudian kita jumpa kalimah an'amtu. Baik. Hamzah kalimah suku katanya bunyi a, kemudian dia digabungkan dengan nun yang mati.
Apabila nun mati, makna kita baca dengan izhar. Kenapa? Nun mati itu saya baca dengan izhar sebab ada tanda mati. Dan sebab kenapa ada bubuh tanda mati? Kenapa penulis Quran bubuh nama ada tanda mati? Sebab ain itu huruf apa? Huruf izhar. Iaitu kita kena baca dengan izhar. Jadi am bunyinya. Baik, a pun ain itu bertemu pula dengan mim yang mati, baca dengan izhar syafari. Izhar syafawi, bukan syafari syafawi. Izhar syafawi bunyi am. Tutup mula am, dua-dua izhar. Satu izhar halki kerana nun bersukun bertemu dengan huruf halkum. Kemudian mim itu mati, iaitu hukum izhar syafawi. Ain bertemu dengan mim yang mati. Kemudian ta, suku kata ta bunyinya tu. Bunyi kan suku kata tersebut, kalimah tersebut am tu. Am tu. Satu. Jadi jangan baca panjang-panjang, jangan tanggung-tanggung. Am tak boleh tanggung, an pun tak boleh tanggung-tanggung. Baik, tak ada dengung. Kemudian kita jumpa kalimah alaikum. Kalimah ain bunyinya kalimah lam bunyinya la, tetapi dia bertemu dengan ya sana dibaca dengan lin sebab sebelum ya baris atas. Alaikum. Kaf, kalimah suku kata kaf bunyinya ku. Tetapi dia pun digabungkan dengan mim yang mati dengan baca dengan izhar syafawi bunyinya kum. Tapi satu harakah, jangan didengungkan. Kum saja. Baik. Sebab apa? Sebab ada tanda mati. Kalau tak ada tanda mati, dia kena baca lain. Mungkin idghamis lain boleh. Kalau mim mati ni. Dia boleh baca dengan ifa' syafawi pun boleh. Baik. Tapi yang ini ada tanda mati dan betul. Memang dia kena baca dengan izhar syafawi. Alaikum. Baik, kemudian kita pergi kepada wa anni. Baik. Suku kata waw di sini perhati. Wa. Suku kata hamzah bunyi a. Tetapi dia bertemu dengan ditasydidkan dengan huruf nun. Jadi bunyi an. Baik, kena baca dengan gunnah dua harakah. Iaitu hukumnya wajibul gunnah. Wa anni. Nun pula baca dengan mad asli sebab selepas nun ada ya. Baik. Jadi wa anni 1, 2, 2. Selepas itu kita jumpa kalimah faddaltukum. Baik. Fa, suku kata fa bunyinya fa, tetapi dia ditasydid dengan huruf dad. Fad. Baik. Daripada mahraj fa, iaitu mahraj fa, ingat lagi, iaitu gigi kacip atas pergi kepada bibir bawah. Fa. Fa, ingat. Cuba buat. Bila sebut fa, tentukan gigi kacip itu menyentuh bibir bawah. Lepas tu baru buka. Fa. Jadi berangin hamas. Fa, tetapi dia gabung bunyinya fad. Jadi daripada bibir itu kita bawa kepada geraham atas, iaitu lidah kita pergi kepada geraham atas, baru jadi bunyi fad dal. Semasa lidah kita masih berada di geraham atas, terus lafazkan suku kata dal. Dal di sini da bunyinya, tetapi dia digabung dengan lam yang mati. Faddal. Kemudian suku kata ta bunyinya tu, suku kata kaf bunyinya ku, tetapi dia mati dengan mim, maka kita baca dengan izhar syafawi kum bunyinya. Tukum bunyinya. Faddal tukum. Kemudian kita jumpa kalimah ala. Suku kata ain bunyinya a, suku kata lam bunyinya la, tetapi lam itu bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Alal, kemudian ain, suku kata ain bunyinya a, tetapi dia bertemu dengan alif, kena baca dengan dua harakah. Alal a. Mana ain bunyinya mahrajnya tengah halkum. Kemudian lam, suku kata lam bunyinya la, suku kata mim bunyinya mi. Kenapa bunyi mi? Sebab dia baris bawah. Kemudian bertemu dengan ya, panjangkan dia mi, dua harakah. Tidak. Bukan dua harakah, tetapi dia bertemu dengan nun selepas mat ya, huruf mat ya itu bertemu dengan nun. Oleh kerana nun disukunkan sebelumnya huruf mat,
maka kita baca dengan mad arid disukun dengan 2 atau 4 atau 6 harakah. Ingat, saya mengulang supaya semua sahabat-sahabat dan teman-teman dapat ingat bila disebut, ikut sebutan saya tu. Jadi kita akan semua hukum Al-Quran itu akan berada di bibir kita dengan mudah kita menyebutnya. Baik, jadi bunyinya apa? Alal alamin. Baik, kita sambung daripada Bani Israel. Okey. Sama-sama kita baca satu mengikut suku kata dulu. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Baik, itu cara baca mengikut kita mengeja ikut suku kata. Membaca mengikut suku kata. Selepas tu kita pun baca ikut suku kata. Tapi saya nak tunjukkan satu persatu bunyinya supaya jelas. Lepas tu kita baru baca dengan lancar. Baik, kita baca daripada mula-mula. Ya Bani. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sampai situ. Wa anni faddaltukum alal alamin. Baik. Saya suka perhatian sahabat-sahabat dan teman-teman sebagai pengajaran. Kalau kita nafas kita tak cukup, kita carilah yang Izzah Syafawi ni, kita berhenti. Sebab dia memang berhenti di mulut dia. Mulut kita, bibir kita tertutup. Alaikum, bila kita buka, kita berdapat sedut nafas sedikit. Wa anni. Itu sebab saya suka berhenti di kum di sini. Alaikum. Kalau lain-lain tempat, kalau kita perhati yang mana boleh, kita berhenti dekat mana-mana yang boleh macam ada Izzah Syafawi tu, kita berhenti. Baik. Kita baca semua sekali untuk penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas panjang-panjang. Kita baca. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minun. Sampai habis. Jadi saya ulang balik semula. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Min, kita habis dengan mahraj nun. Lidah kita terangkat ke langit-langit di atas gusi di atas gigi kacip kita. InsyaAllah. Jadi itu saja bacaan kita pada hari ini. Dengan itu saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang, insyaAllah.